Apa khabar semua? Sebenarnya banyak soalan yang saya dapat. Sebenarnya turbocharger ni jimat minyak ke lagi banyak makan minyak? Sebab orang komplain, kecoh kata sepatutnya jimat minyak, tapi bila pasang turbo dekat kereta dia, lagi teruk pula fuel consumption. Betul ke ni? Okey, jom kita tengok. Jadi sebenarnya kalau korang perasan, kereta baru yang masuk Malaysia sekarang ni mostly kereta turbo, betul tak? Lepas tu enjin dia kecil-kecil je, sampai ada yang enjin 1 liter. Kalau zaman dulu memang tak terfikirlah enjin 1 liter ni boleh masuk dekat kereta. Memang tak lepas nak naik genting tu. Tapi sekarang ni model macam Ativa dengan Almera contohnya, enjin dia 1 liter saja plus turbo. Kereta-kereta lain macam Accord dengan CR-V baru pun guna enjin 1.5 liter plus turbo. Kalau dulu sampai 2.4 liter pun ada. Tapi ada je kereta macam Toyota Camry sekarang masih guna enjin NA, tapi kapasiti dia 2.5 liter lah. Jadi road tax jauh lagi mahal dari Accord walaupun dua kereta ni macam direct competitor. Jadi trend enjin makin kecil ni sebenarnya adalah global trend yang kita panggil sebagai downsizing. Maknanya enjin yang besar gedabak tu kita nak kecilkan dia jadi enjin kecil. Tapi enjin ni bila kecil sangat, dia tak dapat deliver lah power yang asal tu. Jadi kita kena letak turbo. Kiranya turbo ni lah yang membolehkan enjin sekarang ni jadi kecil-kecil. Tapi kenapa nak kena kecilkan enjin ni? Sebabnya saintis dah kira dah dan tunjukkan yang pencemaran dari sektor transport ni sebenarnya agak parah jugalah. Dia berada di tempat kedua selepas sektor tenaga. Jadi 70% dari pencemaran transport ni pula datang dari kenderaan darat. Maknanya walaupun kapal laut dengan kapal terbang tu dia besar, tapi sebab bilangan dia sikit je kalau compare dengan kereta, motosikal, lori dengan kenderaan yang lain, kapal dengan kapal terbang ni pencemaran dia sikit sangat, 30% je. Jadi saintis ni diorang dapat yakin dengan kerajaan dan sekarang kerajaan dekat seluruh dunia push manufacturer kereta ni untuk kurangkan pencemaran. Macam mana dia orang nak kurangkan pencemaran? Kenalah cipta kereta yang jimat minyak. Maknanya bila minyak tu jimat, kuranglah kereta tu bakar minyak dan kuranglah pencemaran. Jadi kalau korang fikirkan, ini sebenarnya masalah yang besar kepada manufacturer kereta. Macam mana dia nak buat kereta yang jimat minyak tapi pada masa yang sama masih lagi ada power tu? Sebab orang tak akan beli kereta yang tak power, betul tak? In fact, orang akan beli kereta yang paling power dia mampu beli. Itu satu masalah nak kurangkan minyak sambil maintain power. Satu lagi masalah adalah nak maintain harga kereta tu. Kalau enjin tu canggih sangat pun tapi harga melambung tinggi, tak balik modal juga kan? Jadi apa yang manufacturer buat adalah dia pun pump duit ke universiti dan suruh bijak pandai dekat universiti buatkan research untuk diorang. Dan kebetulan masa saya buat PhD di Imperial College London dulu, memang isu ni tengah hot. Jadi saya pun involve dengan research pasal turbocharger ni. Sebab memang turbocharger ni nak kena ada kalau kita nak maintain power engine tu. Kalau kecilkan enjin dari 2 liter ke 1 liter, memang tak ada cara untuk maintain power kalau tak letak turbo ni. Sebabnya simple je. Power engine kita ni datang dari kita bakar minyak dengan udara. Kalau sikit campuran ni, sikitlah power dia. Jadi kalau enjin kecil, memang sikitlah jawabnya minyak yang boleh masuk dalam tu. Jadi memang dia tak power. Bila letak turbocharger, apa yang alat ni buat adalah dia akan sumbat lagi banyak udara masuk ke dalam enjin yang kecil tadi. Jadi bila ada banyak udara ni, engineer pun boleh set fuel injector kita supaya inject lagi banyak minyak dari biasa. Dan enjin kecil tu pun dapatlah deliver power yang banyak. Mungkin lagi banyak daripada sebelum dia downsize. Jadi dekat sinilah sebenarnya boleh keliru sikit. Kita kecilkan enjin tu sebab nak jimat minyak. Lepas tu kita letak turbo supaya boleh sumbat banyak minyak pula. Habis tu jimat dekat mana kan? Kalau korang confuse dekat sini, korang samalah macam saya sebelum buat PhD dulu. Okey, katakan seorang ni dia ada enjin 2 liter. Lepas tu dia pun dengarlah orang cerita guna turbo ni dapat jimat minyak. Jadi dia pun mod enjin dia dan pasanglah turbo ni. Ini situasi bayangan sajalah sebab tak ada orang nak mod enjin sebab nak jimat minyak ni. Orang mod enjin untuk bagi lagi power kan. Okey, jadi bila dah letak turbo, enjin 2 liter plus turbo dia ni memang makin power.
tapi fuel consumption makin teruk. So dia ni pun katalah yang turbo ni banyak makan minyak, bukan jimat minyak. Korang setuju tak dengan dia? Jadi memang betul, secara logiknya memang minyak tu akan lagi banyak guna sebab sebelum ni tak ada turbo. Tapi sekarang dah ada turbo. Enjin pula masih maintain saiz yang sama 2 liter. Memang ini praktis yang digunakan tim racing zaman dulu untuk bagi kereta dia power. Tapi bila orang dah start concern pasal alam sekitar ni, ada orang bagi idea, why not kita guna turbo dan pada masa yang sama kita kecilkan enjin tu supaya power output dia sama tapi enjin lagi kecil. Jadi inilah perbezaan yang anda kena faham. Turbo ni zaman sekarang manufacturer bukan guna untuk bagi enjin tu power gila, tapi dia orang guna untuk kecilkan enjin tu tapi letak turbo sebab nak match dengan power enjin lama yang besar. Dia tak sama dengan mamat yang mod enjin tadi sebab enjin dia masih lagi sama saiz. Jadi kita tak boleh compare 2 liter turbo dengan 2 liter NA sebab power output dia tak sama. Kalau nak compare, kena compare enjin yang power output dia sama. Baru kita boleh tahu mana enjin jimat minyak, mana enjin rugi minyak. Jadi bila kita dah kecilkan enjin tu, permukaan enjin yang bersentuh pun akan jadi makin kecil. Maknanya friction akan kurang berbanding enjin besar. Sebab itulah enjin turbo lebih efisien dari enjin NA. Maknanya untuk pemanduan biasa ikut speed limit, kalau kita test enjin NA dengan enjin turbo yang sama power, kereta enjin turbo ni akan lebih jimat minyak. Cuma of course lah, kalau kebaikan turbo ni jimat minyak, mesti ada keburukan juga kan? First kali bila ada turbo, maknanya adalah komponen tambahan. Jadi kita kena jaga dia betul-betul. Sebab tu ada manufacturer, service interval turbo ni berbeza dengan service interval enjin. Lepas tu turbo ni juga satu cabaran dia adalah turbo lag. Dia seolah-olah lambat sikit nak respon bila kita ada throttle input. Sebab turbo ni dia akan ambil masa untuk pump udara tu masuk ke dalam enjin masa kita minta power tu. Jadi itu antara kekurangan dia lah. Cuma yang bestnya, turbo ni kos dia tak mahal. Jadi harga kereta turbo dengan kereta tak ada turbo lebih kurang je, tak banyak beza. Kalau kereta elektrik tu memang banyak beza kan? Dan kalau korang nak tahu lebih lagi pasal turbo ni, macam mana dia berfungsi, apa jenis turbo yang ada, macam mana turbo ni connect dengan kompresor, macam mana nak design turbo, apa petanda dia akan rosak, dan apa nak buat supaya turbo kita sentiasa elok, dan macam-macam lagi lah. Saya ada sediakan link dekat bawah untuk anda join kursus online segalanya tentang turbo charger. Dekat kursus tu saya ceritakan tentang turbo ni jauh lebih mendalam lagi. Semuanya ada secara online dan ada lebih 20 video dan lebih 2 jam konten untuk anda faham tentang turbo ni dengan lebih mendalam. Dan paling bestnya sekarang masih ada 25% discount available. Korang just masukkan kod Syarah25 masa nak check out. Sekali lagi, link untuk kursus ni saya akan letakkan di bahagian description dekat bawah. So next time bila tengok brochure kereta turbo, cuba check dia punya fuel consumption. Lepas tu compare dengan kereta yang tak ada turbo pula. Tapi make sure lah power output dia mesti lebih kurang sama. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.